Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan untuk sesi anda pada minggu ini di Cool Panas. Seperti biasa, kita bawakan 5 perkara menarik, sensasi dan juga informasi untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Jadi kalau semua dah bersedia, Cool Panas anda bermula sekarang. Okey, kita mulakan Cool Panas pada minggu ini dengan satu kejadian yang menimpa di ibu kota berkaitan dengan pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE ataupun SUKA. Dan ini pastinya telah mendapat liputan yang sangat luas di media massa dan juga media sosial berkaitan dengan kejadian berulang kali ini yang sekali lagi bertimpa apabila kali ini kren gantri yang dilaporkan terjatuh ke bawah dan menghimpap sebuah kenderaan. Dan telah pun disahkan 3 pekerja pembinaan tersebut berasal dari negara China telah pun meninggal dunia di tempat kejadian, manakala seorang pengguna lebuh raya dilaporkan mengalami kecederaan yang parah. Dan satu laporan dilaporkan bahawa kerja-kerja mengeluarkan mangsa dan juga mayat yang tertimbus di bawah tapak pembinaan ini memerlukan satu kerja yang sangat rumit apabila mereka perlu melakukan satu lagi proses pembinaan di atas tapak tersebut bagi menggantikan tapak yang telah pun roboh dan juga rosak itu. Dan dilaporkan pada hari Rabu lepas, akhirnya ketiga-tiga mangsa berjaya dikeluarkan dan barulah boleh diselesaikan di tempat kejadian. Dan daripada laporan daripada Menteri Jabatan Kerja Raya dan juga alam sekitar mengatakan bahawa ini tapak pembinaan dan kesemua tapak pembinaan yang berbahaya berisiko tinggi akan diarahkan kerja-kerja pembinaan mereka ini buat seketika sehinggalah mendapat clearance ataupun kebenaran untuk melakukan dan menjalankan kembali kerja mereka. Kita berharap agar kejadian-kejadian begini tidak berulang kerana lokasi kejadian kalau kita lihat memang sangat dekat dengan orang ramai dan juga kawasan perumahan. Jadi berhati-hati semasa melakukan pembinaan dan berhati-hati juga ketika melalui kawasan-kawasan pembinaan tersebut. Okey, peringatan kepada kita bersama. Okey, cerita seterusnya di Cool Panas ini juga membabitkan sebuah lagi tragedi. Kalau tadi di kawasan pembinaan, ini di atas jalan raya dan duka cita dimaklumkan juga ini membabitkan berkenaan dengan penggunaan alkohol. Pemandu mabuk, satu isu yang kerap dibincangkan di mana-mana dan masih lagi tiada jalan penyelesaian yang betul-betul khusus dan juga hukuman berat yang dikatakan akan diambil. Ini dilaporkan di Ampang di ibu kota apabila seorang pemandu kenderaan Hilux dilaporkan merempuh 4 kenderaan yang lain selepas gagal mengawal kenderaan dan selepas ujian dilakukan mendapati bahawa beliau positif alkohol tetapi negatif kandungan dadah dan ini dilaporkan selepas ada satu rempuhan di sebelah jalan, kemudian kereta gagal dikawal masuk ke jalan yang lain, merempuh kenderaan yang lain sehinggalah mengakibatkan pemandu-pemandu lain ini terpaksa dikejarkan ke hospital berdekatan. Apapun siasatan masih dijalankan, pemandu kenderaan tersebut telah pun ditangkap dan terus sahaja diberikan ataupun berada di bawah siasatan di bawah Akta Jabatan Pengangkutan Jalan Raya Malaysia. Dan ini dimaklumkan oleh pihak polis mengatakan bahawa sekiranya terdapat sebarang maklumat ataupun apa-apa bukti yang membabitkan insiden ini boleh diberikan untuk membantu siasatan yang lanjut. Jadi isu ini bukan isu baharu, pastinya akan menimbulkan kemarahan sekali lagi kerana pemandu mabuk bukan sahaja menyusahkan diri sendiri tapi memberi kesan kepada pengguna jalan raya yang lain. Okey, cop. Seperti biasa sebelum kita pergi ke perkabaran seterusnya, saya nak minta anda untuk bersama-sama support kami, terus share, like dan juga follow kami di semua platform media sosial Cool FM dan juga Cool TV di YouTube untuk kita terus membawakan kepada anda perkabaran dan juga informasi-informasi semasa. Sokongan anda adalah semangat buat kami semua. Jom kita support Cool FM. Okey, cerita seterusnya di Cool Panas, kita lihat perkabaran di negara seberang terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan satu insiden juga, tragedi yang malangnya bertimpa-timpa apabila dikatakan seorang individu dirogol oleh seorang pakar pengamal perubatan tradisional dalam usaha untuk memindahkan janin atau dalam masa mudahnya menggugurkan kandungan. Kisah ini bermula apabila seorang gadis berusia 16 tahun ingin memindahkan janinnya, menggugurkan kandungannya dan berjumpa dengan salah seorang pakar perubatan tradisional ini dan nasibnya mungkin agak kurang baik apabila diambil kesempatan pula dan dirogol sebanyak 3 kali. Kononnya beliau ini perlu duduk bersama dengan suspek dan barulah ritual ataupun proses untuk menggugurkan kandungan ini boleh dilakukan. Dan dalam masa yang sama, suspek mengambil kesempatan ke atas mangsa, merogol di hari yang pertama dan kemudian merogolnya kembali berulang kali di hari yang kedua. Sehinggalah keadaan suspek ataupun keadaan mangsa dapati kemurungan dan disedari oleh jiran tetangga terdekat suspek. Dan kemudian mereka melaporkan kepada pihak polis
barulah mereka mengambil dan menangkap suspek ini untuk melakukan siasatan seterusnya. Jadi macam-macam akta dan pertuduhan boleh dikenakan kerana mangsa berusia di bawah umur dan kemudian ada satu proses pemerkosaan tanpa rela. Jadi ini mungkin menjadi satu pengajaran kerana sekiranya kita ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dalam satu saluran yang betul. Jangan ambil jalan mudah dan singkat. Okey, kita beralih ke kisah-kisah yang sensasi sedikit ni berkaitan dengan perkembangan artis-artis tempatan dalam negara kita. Dan kali ini satu kisah yang agak tidak cantik jugalah apabila kecoh sekali lagi di media sosial apabila kali ini giliran pasangan pelakon dan juga selebriti Nuristina dan juga Isehan, pasangan suami isteri ini dilaporkan memuat naik gambar mereka berada di Sabah. Dan kabarnya ini adalah untuk menyambut bulan madu ataupun honeymoon. Jadi sebelum ni kalau kecoh kisah berkaitan dengan Insta famous yang katanya memalsukan laporan, katanya atas sebab perniagaan, pekerjaan dan kemudian kononnya mereka ini menyambut honeymoon. Jadi perkara yang sama seakan berulang kepada Nuristina dan juga suaminya ini apabila memuat naik gambar-gambar mereka berada di Sabah dan katanya atas sebab pekerjaan tapi menyambut juga ulang tahun ataupun honeymoon mereka ini. Jadi netizen seperti biasa orang ramai yang sangat concern, sangat bimbang dan sangat tidak berpuas hatilah sebab kalau kita tak boleh rentas negeri, kenapa ada sebab-sebab dan pelepasan istimewa kepada pasangan-pasangan sebegini. Jadi siasatan terus saja bakal dilakukan dan mereka diminta untuk memberikan kerjasama. Dan maklumlah kalau dah berani buat, beranilah tanggung. Jadi kalau rasanya tidak ada keperluan, kita boleh tangguhkan terlebih dahulu perkara-perkara yang boleh kita sambut kemudian, kita utamakan kesihatan dan keselamatan bersama. Okey, kisah seterusnya di Cool Panas dan juga yang terakhir kami nak bawakan ini berkaitan dengan pelakon yang saya minatlah setiap kali dia membawakan watak dia, iaitu Nat Zainal. Kita tahu dia berbadan 2, hamil dan bakal melahirkan cahaya mata yang kedua. Dan dalam perkongsian di Instagramnya, dia ni memang paling tak nak bagi tahulah anaknya, apa jantinanya, apa namanya, siapa kan. Maklumlah kita ni mesti nak tahu kan. Dan dia berkeras lah tak nak bagi tahu, kononnya nak merahsiakan dan bagi surprise. Tak apa, kita hormat, tapi ada seorang individu yang tak boleh hormat pendirian tersebut, iaitu anak sulungnya sendiri, iaitu Yam Boy. Nama gelaran diberikan, mengatakan bahawa dalam satu sesi di media sosial dia sendiri mencerit apa jantina siap bagi tahu nama penuh, apa perancangan nama yang ingin diberikan dan maklumlah muncullah dalam satu komen Nat Zainal kata anak sulung ini tak ada telefon. Kalau tak mesti wartawan dah telefon, dah call bertanyakan berkenaan dengan isu ini. Jadi mujurlah juga, jadi simpan-simpan sikit. Yang sulung ni kita tahu semua excited dan kita faham apa privacy yang Nat Zainal inginkan. Apapun kita mendoakan agar segala urusan dipermudahkan, urusan kelahiran nanti juga dipermudahkan. Yang penting sihat-sihat semuanya, ibu ataupun anaknya. Tapi kalau nak beritahu pun boleh-boleh. Kami di Cool Panas mesti nak terima dan nak beritahu semua jugalah. Okey, itu sahaja sekian perkongsian 5 daripada saya untuk minggu ini di Cool Panas. Kalau anda ada pelbagai isu dan komen, boleh terus sertakan di mana-mana laman sosial kami. Beritahu ataupun mungkin boleh cadangkan kepada kami siapa yang kita nak interview dan bawakan dalam Cool Panas. Okey, kita tak naklah ianya membabitkan hanya kami saja. Kalau ada isu-isu juga boleh teruskan kepada kami. Kita jumpa lagi. Saya Ani Miswan. Bye-bye.